Assalamualaikum, apa khabar semua? Sekali lagi kita sembang-sembang pasal kahwin. Dan hari ni seperti biasa kita akan tengok satu lagi post soalan dan jawapan daripada Instagram Aiman Azlan. Seperti biasa dia cadangkan untuk follow Instagram dia. Dan soalan hari ni, simple je soalan dia. How to manage expectations? Actually saya bila baca soalan ni saya mula ada persepsi, oh macam mana nak manage expectation yang ada dalam diri aku. Tapi tak tahulah bila baca balik macam adakah maksudnya macam mana nak manage expectation dia, sebab dia expect something pada aku kan. So tak tahulah manage siapa punya expectation, tapi mungkin primary saya assume expectation diri sendirilah kan. Macam mana nak manage expectation yang aku ada ni kan. Tapi tak tahulah kalau soalan tu imply juga macam mana nak manage expectation orang pada aku, mungkin calon Anyway, kita pergi pada jawapan Aiman Islam. Focus on what you can control. You are not responsible for what you cannot control. Secara prinsipnya saya setuju. In any cases, in any issues, kita memang hanya boleh fokus kepada apa yang kita boleh control. Yang selainnya tu kita boleh kata, kita boleh berdoa of course. Tapi maknanya kalau kita sembang panjang-panjang pun lepas tu nak buat apa? Tak boleh nak buat apa pun sebab di luar kemampuan untuk kita kontrol. So bagi orang yang terfokus dan terlatih untuk fokus untuk buat perubahan di dalam ruang lingkup yang kita boleh ubah kepada benda yang kita harapkan, that's the healthy reality lah. Kan kalau kita duk fikir benda yang memang di luar kemampuan untuk kita kontrol pun, sampai esok pagi kita bincang pun dia hanya meluahkan perasaan lah. Tak kata meluahkan perasaan tu negatif. Mungkin ada setengah orang memang dia just perlu luahkan perasaan. Tapi bila kita cakap pasal managing expectation ni, apa yang kita boleh control Now, satu benda yang saya mungkin just nak tambah ialah expectation ni satu benda yang amat penting untuk diketahui. Dan kalau boleh di manage lah ataupun diuruskan ataupun macam ni kalau ada expectation yang melampau tu, recalibrate expectation tu supaya dia tak menjejaskan apa yang akan berlaku Now, kalau kita ambil contoh macam ni, sebab ada benda tu sama tau, benda tu sama. Contohnya apa yang saya ada kat sini, katalah benda ni bateri untuk kamera ni. Kalau masa saya beli ni, saya ada expectation tertentu pada dia. Expectation saya macam ni dan expectation saya melangit Tak tahulah kenapa, mungkin ada promote, mungkin harga dia, mungkin apa yang menyebabkan saya expect something yang berbeza pada dia. Kadang-kadang benda tu sama. Bila saya dapat, saya guna. Kalau expectation saya kat sini dan dia perform kat sini contohnya, saya pun puas hati lah. Tapi kalau expectation saya melangit, dia perform sama je macam yang tadi, tapi saya kecewa. Bezanya bukan benda ni, bezanya expectation saya, betul tak? Sebab tu saya rasa banyak case yang saya nampak expectation yang melampau tu yang mengganggu gugat sebenarnya. Contohnya kalau kita cakap pasal perkahwinan orang ni sama, tapi kalau kita expect a certain level, mungkin kita akan amat bersyukur. Tapi kalau kita expect certain level lain, kita macam menyesalnya, kenapalah seolah begitu kan. So macam sebab ada contoh yang pernah berlaku yang orang tu dia frust menonggeng lah kata kan, macam sebab dia punya expectation tu quite high. Dia punya expectation, dia terbayang sebab dia tengok lelaki tu bagus kat luar kan. Memang dia terbayang, memang tiap-tiap hari memang tak pernah tinggal tahajud ni kan. Rupanya tahajud sekali seminggu. Kalau tanya banyak kebanyakan lelaki tahajud sekali seminggu, mantap Tapi sebab expectation sebab expectation dia tiap-tiap malam. So bila hanya buat satu malam daripada 7 malam, dia frust lah kan. So that's issue of expectation Saya pernah ditanya oleh seorang sister ni, so macam tu kita maknanya jangan target tinggi-tinggi lah. Now, expectation dengan target is two different things pada saya Maksudnya macam mana cakap kalau dalam Islam even para nabi, para anbiya kan, maknanya bila kita dilatih oleh Allah SWT untuk target tu, memang target usahakan untuk mencapai apa yang sebaik mungkin boleh dicapai. Tetapi expectation tu diatur juga bahawa maknanya Allah kata tugas kamu tak lain hanyalah
al-balagul mubin contohnya kan. Maknanya kalau dia tak terima, maknanya the expectation is I have to fulfill this criteria. Aku dah bagi jelas sejelas-jelasnya sampai dia faham. Dia terima tak terima itu dah outside of expectation. Itu dia. Aku expect dan aku memang kita target supaya dia boleh terima. Tapi expectation yang perlu di met ialah aku kena buat sebaik mungkin. Aku dah buat sebaik mungkin. Alhamdulillah. Yang tu beyond So saya rasa similar dalam perkahwinan sebagainya. Ada benda yang kita boleh control dalam diri kita. So you should, kalau kita kata saya ada expectation kepada diri saya sendiri contohnya lah, untuk cuba buat benda dan sebagainya, dan that is memang you sepatutnya buat pun, itu satu benda. Dan tapi satu benda lagi, especially kalau kita expectation tu kepada orang yang memang dia outside of our control pun, dan expectation kita pula memang tak rational itu satu benda yang kadang-kadang memang mengganggu buat yang kita kata ni dah baik dah kan. Contoh apa contoh lain kan, kalau kita dapat member anything, rasanya boleh bagi contoh tu kan. Kita dapat member, kita kadang-kadang kita tak expect apa-apa, tapi dia rupanya dia suka belanja aku dan sebagainya kan, kita happy kan. Tapi kalau sebelum kita kenal dia, ada orang dah api-api, dah kipas dulu kan, dia tu setiap kali kalau pergi makan dia mesti bayarnya. Lepas tu kita expect tu kan, sekali je dia tak bayar tu, kita macam kenapa dia tak bayar pula kan, sebab kita expect dia bayar. Berbanding macam kita tak pernah expect apa-apa, tiba-tiba dia belanja kan? Oh bagus dia kan. So orangnya kadang-kadang orang sama, tapi expectation kita tu kacau semua benda So saya rasa mengemudi expectation yang kita within kita punya control, untuk rationalize kita punya expectation tu, satu benda yang amat penting macam mana of course kalau kita kata saya mengidam, saya prefer, itu okey lagi tau. Saya memang seronok lah kalau isteri pandai masak, contoh dia berbeza dengan saya expect isteri saya mesti pandai masak. Kalau setakat ikan bawal masak merah ke, contoh lah, dia expect tiba-tiba it is something less, boleh bergoyang tu kan, maknanya sebab that's already expectation tapi kalau kita mengharap dan sebagainya, macam kalau punya tak apalah, kita belajar sama-sama, dia ada jalan dia. Tapi once you expect and you do not meet my expectation, kat situ yang frustration dan sebagainya tu boleh timbul So personal expectation saya rasa amat penting untuk kita re-evaluate dan make sure that it is rational, supaya kadang-kadang orang depan kita tu bagus dah, tapi sebab kita expect apa-apalah kita expect. Okey, satu nasihat buat perempuan kalau ada perempuan yang tengok ni lah. Satu perbincangan yang quite interesting ialah, saya tak tahu adakah semua perempuan expect begini tapi kalau dia sampai level expectation, saya rasa mungkin akan mengundang kesengsaraan sendirilah. Maknanya isteri tu yang sengsara seorang-seorang If you expect suami suka nak buat apa yang anda harapkan dia buat. Saya ulang kalau you ada expectation, ni expectation bukan harapan, bukan bagusnya kalau kan, expectation, you expect this should be, kalau jadi suami mesti begini expectation suami akan suka dan seronok buat benda yang anda harapkan dia buat. Saya rasa dia akan mengundangkan, maknanya akan makan hati, maknanya it's not healthy pada saya. Contohnya apa? Contohnya macam bagi contoh yang ni. Okey. Kalau kita sebagai seorang isteri, sebagai perempuan dan seorang isteri, contohnya dapat suami yang jenis macam saya ni lah, susah nak faham-faham sendiri contoh lepas tu kita minta suami boleh tak buang sampah, dia pun ambil, dia buang sampah, kita patut happy tak? Satu soalan kita patut happy tak? Saya rasa kita sepatutnya, anda lah, saya rasa kalau untuk healthy untuk ni bukan nak backing lelaki ke apa benda ni, untuk kita sendiri sejahtera
Sebab kita sengsara sendiri-sendiri ni tak pasal-pasal sakit seorang-seorang. Nak kata apa? Dia buat apa yang kita suruh, apa yang anda suruh. Sepatutnya anda kena latih diri untuk happy dengan benda tu. Kenapa saya cakap benda ni? Sebab rupanya saya pun tak tahu benda ni rupanya. Tapi dalam banyak discussion dan kursus dan sebagainya, rupanya ramai perempuan yang expect suami kena buat benda tu tanpa disuruh. So bila dia suruh, suami buat, dia frust. Kenapa tak buat sebelum saya suruh? Bagi lelaki, kita tak faham benda tu. Macam tak bagus ke anda tunjuk, okay, tolong buat ni, saya buat. Frust pula dia kan. Kan? So yang akan sakit tu anda sendiri kan. So sebab tu macam banyak orang yang macam dia, bila dia tunjuk contoh-contoh isteri yang kebahagiaan dia tu ada, maknanya dia sentiasa happy je kan. Suami tolong tukar lampu, dia tolong, bestnya. Maknanya apa saja yang dia nak settle kan. Maknanya kenapa tak happy pula. Tetapi rupanya ramai perempuan yang walaupun semua benda tu tolong tukar lampu, dia tukar kan. Kenapalah dia tu sebelum saya suruh dia tak nak buat sendiri. Dia sedih pula kan. Macam takkah itu menyakitkan diri sendiri? Sepatutnya happy lah. Oh, bestnya tu lampu dah tukar, sampah dah tak ada. And maknanya sebab pada saya tu suami yang baik bila maknanya apa-apa yang dia realisekan, sebab kebanyakan suami, saya pun tak tahu, saya tak pernah buat survey, tapi saya rasa ramai suami yang jenis, ramai lelaki ni yang macam kalau tak di pinpoint, benda ni tolong buat dan sebagainya, dia bukan sengaja macam tak nak dia macam dia tak perasan cara otak ni lain kan. Tu ada kursus yang akan cerita benda tu cara otak lelaki ni amat lain. So dia macam dia tak dia tak macam tu. Tapi bila dia sebut, okey kan, suami yang baik tu kalau dapat yang macam awak buatlah sendiri, itu na'udzubillah lah. Itu na'udzubillah, harapnya tak ada yang dapat suami gitu So kena latih diri untuk jangan expect suami tahu-tahu je apa yang kita harapkan di dalam. Itu mencari padah pada pandangan saya lah. Harapnya tak menyinggung sesiapa lah. Saya rasa ni nasihat saya untuk kesejahteraan semua orang, kesejahteraan semua orang. Sebab suami pun bahagia dalam konteks, especially suami yang baik macam tadi. Maksudnya dia pun tahu, dia tahu exactly isteri dia mengharapkan dia buat apa, sebab benda tu dia verbalize. Dan isteri pun happy sebab benda ni settle apa yang nak settle kan. So tak adalah yang tak habis kan. So kalau ni macam isteri pun tension sebab suami tak faham sendiri. Suami pun tension kenapa isteri ni tak parti tiba-tiba, sebab dia pun tak faham apa yang saya nak kena buat ni. Saya pun tak faham kan. So masing-masing dia tak membantulah begitu. Wallahu alam, tak tahu macam saya dah divert ke mana dah ni. Harapnya adalah manfaat yang boleh diambil. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.